Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini seperti yang dijanjikan, kami akan buat pula tutorial untuk baju kurung moden basic untuk bahagian belakang. Okey, sebelum ni kami dah tunjuk tutorial untuk baju kurung moden basic untuk di bahagian hadapan. So, hari ni adalah part 2. Kita akan tunjuk pula untuk bahagian belakang. So, seperti biasa, kita akan mulakan mendraw pola ni hanya dengan menggunakan satu pembaris, iaitu pembaris master tailor. Okey, jom kita mulakan. Okey, untuk permulaan apa yang perlu kita buat, kita perlu lukis dulu garisan-garisan ni dulu. Pertama kita buat garisan bahu dan turunkan dia 9 inci. Okey, kalau di depan kita turun 9 inci, di belakang kita akan turun 9 inci. Kalau depan kita turun 9,5, belakang pun kita akan turun 9,5. 9 inci ni adalah asas, nanti kita akan adjust pula dia punya ketinggian lubang ketiak ni bergantung pada ketiak yang kita inginkan, lubang ketiak yang kita inginkan. Okey, buat garisan dulu. Ada bahu ke pinggang, bahu ke pinggang belakang ya. Jangan ambil bahu ke pinggang depan. Untuk bahagian baju kurung model basic ni tak perlu kita ambil ukuran bahu ke pinggang depan. So memadai kita ambil bahu ke pinggang bahagian belakang. Ini buat garisan lurus. Okey, buat garisan punggung. Pinggang ke punggung turun 8. Okey, untuk yang orang yang besar-besar, mana badan yang berisi, kita turun 8,5. Okay, macam ni 8 cantik lah. Okay, 8 ni saiz M, L, SL. Okay, untuk 8. And then buat 90 darjah macam ni dari tepi ni. Dia dah lurus kan, just 90 darjah macam ni. Buat garisan ni. And then labuh baju 15, 29, 14. Okay, tandakan labuh baju kat sini. Okay, 29. Okay, untuk bahagian belakang, kita tak perlu buat garisan bahu ke mercu. Untuk bahagian depan kita perlu buat garisan bahu ke mercu, sebab bahagian hadapan dia punya ketinggian dek tu bergantung kepada ketinggian bahu ke mercu. Okey, untuk belakang ni tak perlu lukis, memadai dengan 5 garisan ni saja. Nak lukis tak ada masalah. Okey, cukup kita ada garisan bahu, garisan dada, lubang ketiak, garisan pinggang, garisan punggung dan juga labuh baju. Okey, sekarang ni kita beralih pula kepada bahagian atas ni. Kita mulakan dengan lubang leher. Okey, untuk lubang leher ni kita ukur lubang leher bahagi dengan 6. Untuk pembaris master tailor ni dekat sini dah ada siap-siap skala 6 ni. Contoh untuk lubang leher ni 16,5. Kita tengok saja kat sini 16,5 berapa dia punya sengatan dekat inci dia. So macam ni 16,5, 2 inci 3 suku. Kalau lubang leher dia 18 bagi 6, so dia punya sengatan adalah 3. Macam tu. So dekat sini 16,5, 2 inci 3 suku. Untuk bahagian belakang dia punya lubang leher perlu tambah dengan suku inci. Lubang leher bagi 6 tambah suku inci. Untuk di hadapan lubang leher bagi 6 sahaja. Untuk di depan perlu tambah suku. Sebab kita tambah suku sebab lubang leher belakang dia lebih besar daripada hadapan. Sebab belakang ni kan ada shoulder kan, so dia besar daripada belakang. Kalau baju lelaki lagi besar lah. Okey, dekat sini 3 inci. Turunkan dia 90 darjah macam ni. Buat petak. Dekat sini turunkan dia 3 suku ataupun 0.75. Dia boleh 3 suku ataupun 1. Kalau orang yang berbadan besar, kita turunkan 1. Kalau orang yang berbadan biasa-biasa, just nice, macam saiz M, L, SL, kita turun 3 suku. So tanda kat sini. Buat petak macam ni dulu. Dapatkan petak ni dulu, baru kita lukiskan dia punya lengkungan lubang leher. Boleh guna dekat sini, boleh guna dekat sini, ataupun boleh guna dekat sini pembaris master tailor. Okey, lengkungkan dia seperti ni. Okey, siap. And then kita buat pula dia punya bahu bahagi 2. Okey, bahu bahagi 2 15, 7,5. Untuk di hadapan bahu bahagi 2 tolak suku. Untuk belakang memadai bahu bahagi 2 7,5. Tanda 7,5 macam ni. 15, 7,5. Buat 90 darjah, garisan 90 darjah macam ni. Okey, panjangkan sikit garisan ni. And then daripada sini kita turunkan dia 1 inci. Turunkan dia 1 inci. Kenapa saya turun 1 inci? Sebab di hadapan saya turun 1 suku. Bermakna di belakang saya buat 1. Kalau di hadapan saya turun 1,5, di belakang saya turun 1 suku. So
belakang lebih kurang suku inci daripada hadapan. So tandakan dia macam ni, sambungkan garisan ni ke sini. Okey, siap. And then kita dapatkan pula keruk ketiak, lubang ketiak. So dekat sini bahagi dua kawasan ni, bagi dua macam ni. And then buat garisan macam ni, masukkan dia kat sini, masukkan dia sini suku inci. Okey, masukkan dia suku inci macam ni, tanda suku inci, masukkan suku inci macam ni. Untuk di hadapan kita akan masuk 3 suku, untuk belakang kita masukkan suku. Suku ni memadai lah untuk bukaan belakang wanita, sebab bahu dengan bukaan belakang wanita dia tak jauh beza. Kalau orang tu badan berisi, dia ada lemak di kawasan tu, so dekat sini memadai kita buat garisan lurus ni saja, terus lengkungkan dia dekat sini. So dekat sini kita perlu ukur. Kalau kita ukur dekat bahagian belakang tu lebih mudah, kita ukur terus just bagi 2 saja. Tapi kalau kita tak ukur, memadai kita masukkan dia suku dekat sini pun dah cantik. So dia ngam-ngam lah kat sini. So tanda kat sini. Buat garisan macam tu. So siap untuk bahagian atas. And then kita tengok pula untuk bahagian dada. Okey, untuk dada macam ukuran yang kita ambil ukuran yang ngam-ngam, bukan ukuran yang kita dah tambah siap-siap pelonggaran. Kita ukur pada customer kita, ukur dulu ngam-ngam, baru kita tambah pelonggaran dekat atas pola. Kalau kita nak buat loose, kita tambahlah banyak. Kalau kita nak buat macam just nice ke cun-cun, kita tambahlah ikut kesesuaian yang kita inginkan. Okey, macam contoh ini, dada dia 34. Untuk pembaris master tailor ni, dekat sini, dekat pembaris ni dah ada siap-siap skala 4. So contoh kat sini 34. So tengok saja sengatan dekat inci dia, berapa sengatan inci dia. 8,5 dekat sini. Macam 34, 8,5. Kalau 36, 9. 37, 9 suku. So bermakna dekat sini dah ada siap-siap untuk sengatan untuk skala 4 tu. So bermakna kebarangkalian untuk kita melakukan kesilapan tu kurang lah, sebab kita just letak macam ni kan. Kita tengok saja ukuran tu berapa. So dada orang tu 34, tandalah dekat 34 ni. So bermakna kurang risiko untuk berlaku kesilapan. Kadang-kadang kita tekan kalkulator tu tersalah So sini 34. And then baru kita tambahkan kelonggaran. Dekat sini tambah kelonggaran. Kalau nak tambah setengah ke 3 suku ke. Kalau macam ni saya akan tambah setengah, sebab di hadapan saya dah tambah 3 suku inci. Kenapa saya tambah setengah? Sebab dada wanita dia di hadapan lebih besar daripada bahagian belakang, sebab di hadapan dia ada breast. So saya akan tambah depan 34, belakang saya akan tambah setengah macam tu. Okey, siap kat sini. And then kita akan cantumkan dia macam ni. Luruskan dia pembaris macam ni. And then cantumkan dia macam ni. Cukup sampai sini saja memadai, sebab atas ni kita dah lurus. So kalau dia lagi besar, nampak dia boleh pergi lagi jauh pembaris ni. So dia boleh pergi sampai ke sini. So besarlah, untuk dada yang besar tak ada masalah untuk pembaris ni. Okey, siap bahagian belakang, bahagian dada. And then kita tengok pula bahagian pinggang. Untuk pinggang, tengok macam dada tadi, pinggang 28, tengok kat 28 sini. Ni garisan 28, sengatan dia 7. Letak macam ni. Nak letak macam ni pun boleh, nak tengok kat sini, nak lukis kat sini pun boleh. Tengok kat sini, lukis kat sini pun tak ada masalah. Kalau takut salah, better letak macam ni. Tengok dekat sini 28, tanda 28 macam ni. Tambah satu ni buat siap-siap sini, dart. Baru kita tambah kelonggaran setengah inci. Okey. Sebelum ni untuk bahagian hadapan saya tambah 3 suku, belakang saya tambahkan dia setengah, kurang suku daripada di hadapan. So kalau kita nak buat 3 suku pun tak ada masalah. So buat macam ni, cantumkan dia, lengkungkan dia. Kalau tak ada pembaris master tailor ni, boleh guna pembaris lengkung. Okey, siap untuk bahagian atas. So kita tengok bahagian punggung. Untuk punggung 38, tengok garisan 38 ni. Macam ni, tak 38. So tanda 38. Tambah 1 inci. Okey, kalau depan kita tambah 1, kita buat belakang 1. Kalau tambah 3 suku, belakang pun kita akan tambah 3 suku. So kalau tak nak buat macam tu, boleh letak macam ni. Ni pun 1 inci. So sebab sini ada basi 1 setengah dan juga basi 3 suku. Pembaris ni lebih mudah lah. So dekat sini masukkan dalam ni setengah inci dahulu. Ini tips daripada cikgu saya. Okey, buat macam ni. Dan kita buat cantuman pinggang ke punggung. So buat macam ni dulu. Ni daripada setengah inci ni cantum ke garisan punggung yang kita tanda tu. Buat macam ni. And then pusingkan pembaris ni. Letak pembaris macam ni. And then tandakan dia, cantumkan dia. Jangan cantum macam ni. Tolak pembaris ni sehingga dia
bertemu dengan garisan ni. Garisan yang kita bertemu tu, kita cantumkan dia macam ni. Okey, siap untuk bahagian ni. Okey, kita tak buat dekat bahagian ni macam ni. Kita tak buat macam ni. Sebab kalau kita buat macam ni, menurut guru saya dekat sini dia ada kembung. Kat sini dia akan jadi kembung. Sebab pinggang wanita kan dia bentuk dia macam ni. So bermakna dekat sini, lengkung ni, inilah dia. Kalau kita buat kembung, nanti dia jadi tak cantik kat situ. Sebab kalau pinggang punggung tu besar, lagi kembung lah dia dekat sini. So dia tak cantik, dia tak menarik. So dekat sini, so buat macam ni. Okay, and then untuk labuh baju, just luruskan dia macam ni. Macam ni. Keluarkan dia setengah inci, 3 suku. So kat sini saya akan keluarkan setengah inci sebab baju ni tak panjang mana dia punya labuh baju. So saya akan keluar setengah inci saja. Anda nak straight pun boleh, tak ada masalah. So macam ni saya akan keluar setengah inci. So dekat sini kita naikkan dia 3 suku. 3 suku untuk kita lengkungkan dia. Dekat sini tinggalkan dia lebih kurang 1,5 ke 2 ke macam tu. So tinggalkan dia macam ni biar dia lurus, and then baru kita lengkungkan dia dari sini. Kat sini pastikan dia melurus, terus buat macam ni. Okey, kita buat macam ni supaya dekat bahagian bawah ni, kalau kita terus lengkung daripada sini, nanti dia akan jadi macam bentuk V. Dia tak berapa cantik lah. Kalau macam ni, dia ada lengkung dulu. So dia lurus baru dia lengkung. So dia nampak lebih cantik. Okey, siap semua pola kita. Kita beralih pula kepada bahagian dart. Okey, dart dekat sini kita tengok pada mercu ke mercu. Mercu ke mercu bagi 2. So mercu ke mercu 7,5 bagi 2, 3 suku. Tanda 3 suku kat sini. Okey, untuk bahagian hadapan kita buat mercu ke mercu bagi 2, tolak suku. Untuk belakang just memadai mercu ke mercu bagi 2 saja. And then buat 90 darjah kat sini. Ataupun tarikkan dia macam ni. Ni dah lurus lah 90 darjah kan. So lurus kan. Ni memang akan jadi lurus lah. So panjang dart bawah ni, pinggang ke punggung bagi 2 tambah 1. Pinggang ke punggung bagi 2 tambah 1. Kalau untuk bahagian hadapan, pinggang ke punggung bagi 2 tambah setengah. So belakang ni lebih panjang setengah inci daripada hadapan. Tambah 1. Buat biasa macam ni. Ini dart tadi kiri kanan kan 1 inci kiri kanan. Ni dart ni kita akan jahit so setengah inci. Ataupun kalau terus pakai pemaring steller, kita tak perlu tanda setengah inci tu. Kita letak macam ni. Ni letak terus macam ni sebab ni dah setengah inci. So ni memang setengah inci. Kalau nak tanda dulu pun tak ada masalah. Tanda setengah inci baru kita tanda pun tak ada masalah. Okey, ketinggian dart belakang ni dia bergantung kepada lubang ketiak ni yang kita inginkan. Contoh kita ukur lubang ketiak 18 inci, dia duduk dekat sini. So bermakna ketinggian dart ni di sini. Dia sama tinggi dengan lubang ketiak. Kita ukur macam ni, so kita tanda kat sini. So katakanlah lubang ketiak ni kita ukur dia duduk di bawah ni. So ketinggian ketinggian dart ni belakang ni sama tinggi dengan lubang ketiak tu. Okey, contohlah untuk baju ni kita ukur memang dia duduk kat sini. So ketinggian dart dia di sini. So kita cantumkan terus macam ni. Macam ni. Yang ni terus lurus je, tak perlu cengkung-cengkung ke cembung, just lurus saja macam ni. Okey, siap untuk baju kurung moden basic bahagian belakang. Okey, selamat mencuba dan akhir kata daripada saya, ingat hanya satu, tak perlu yang lain. Okey, bye.